Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? So, mungkin tuan-tuan puan-puan dah dengar, dah tahu bahawa Ethereum ni akan melakukan upgrade ataupun kita panggil Ethereum merging, ataupun lagi famous orang panggil Ethereum 2.0, di mana sekarang ni Ethereum ni menggunakan proof of work untuk secure dia punya network. Sekarang ni dia akan beralih ke proof of stake. Okey, untuk secure dia punya network lah. Dan jangkaan dia adalah pada bulan depan lah, bulan September. Tarikh sebenar tu belum tahu lagi, tapi ramai duk jangkakan dalam 18 September, lebih kurang macam tu lah dia punya time frame. Okey, so jadi apa yang saya nak cerita dalam video ni adalah bagaimana tuan-tuan puan-puan boleh buat duit menjelang Ethereum 2.0 ni. Sebab ada satu exchange yang bernama Poloniex ni yang menawarkan support untuk perubahan fasa Ethereum lah, daripada proof of work ke proof of stake. Dan dalam dia memberikan support untuk Ethereum melakukan perubahan ni, ada peluang untuk kita buat duit. Okey, so dalam video ni saya akan terangkan ada dua cara lah tuan-tuan puan-puan nak buat profit di Poloniex menjelang Ethereum 2.0 nanti. Okey, so saya akan terangkan dulu apa yang pihak Poloniex nak buat lah. Okay, so that kita semua faham, and then kita tahulah macam mana kita nak buat profit dekat exchange Poloniex ni. Okay, sebab bagi saya ini adalah satu peluang yang menarik, di mana exchange tak banyak exchange yang menawarkan perkara ini. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sebelah saya ni, ni basically saya akan ceritalah tentang Ethereum 2.0 punya merging, just intro. Okay, so jangkaan pada bulan September, and apa yang akan berlaku, benda ni sangat penting untuk kita faham. Okey, selalunya bila ada upgrade terhadap sesebuah network, kalau semua pihak di dalam network itu bersetuju tentang upgrade tersebut, dan tidak akan berlaku hard fork. Okey, tapi kalau ada beberapa orang atau beberapa kumpulan yang tidak bersetuju, akan berlaku hard fork. Maksudnya dekat blockchain tu dia akan ada split lah, dia akan ada split, dan blockchain yang lebih lebih dominan dia akan membentuk the main blockchain lah. Yang kurang dominan ni dia akan buat blockchain yang baru, dan dia akan issue token yang baru. Okay, so kemungkinan besar lah akan berlaku hard fork. Ni daripada miners, sebab dia proof of work ni dia sebenarnya miners memang dah buat banyak duit lah. Okay, dah buat banyak duit, sebab memang sejak awal penubuhan Ethereum ni memang miners lah yang banyak berjasa dalam memberikan security dan memberikan kestabilan dekat Ethereum network. Okay, tetapi of course dia ada beberapa kekurangan lah, macam ramai komplain gas fee mahal, nak proses transaction tu lambat dan sebagainya. Jadi pihak Ethereum pun dia nak pergi ke 2.0, di mana proof of stake pula. So siapa ada Ethereum, dia just hanya perlu stake dekat Ethereum. Okay, so bila perkara ini berlaku, miners mereka tak akan ada peluang lah untuk buat profit seperti sebelum-sebelum ni. Okay, so that's why kemungkinan besar akan berlaku hard fork, sebab ada golongan miners yang tak sokong Ethereum merging nanti. So kalau tak sokong, mungkin akan berlaku hard fork, di mana mereka akan run diorang punya own blockchain based on the existing Ethereum punya network, dan mereka akan issue token mereka sendiri. So inilah di mana Poloniex dia datang dan akan support, satu dia akan support untuk Ethereum merge lah, dan yang kedua dia akan support hard fork sekiranya berlaku. Sekiranya miners tak puas hati and then diorang memang nak buat hard fork, so Poloniex akan support, sebab dia dah create dah that particular token ataupun peluang untuk orang buat trading di exchange Poloniex ni lah. Okay, so ini bermakna sekiranya Ethereum kita letak Ethereum dekat Poloniex, kita akan dapat satu Ethereum versi hard fork secara percuma. Ni lebih kurang airdrop lah. Okay, dengan nisbah 1/1. Okay, so ini hanya berlaku sekiranya merging dan hard fork berlaku dengan jayanya. Alright, so
kalau perkara ini berlaku, let's say kita simpanlah Ethereum dekat Poloniex, the next thing you know, kalau merging dah berjaya, hard fork pun dah berjaya, tuan-tuan puan-puan akan dapat satu Ethereum versi yang hard fork tu lah, versi yang miners tak puas hati dia orang buat blockchain baru kan, tuan-tuan puan-puan akan dapat something like that. Sama juga macam Bitcoin, lepas tu ada Bitcoin Cash. Ingat tak video lepas saya cerita tentang Mt. Gox? So siapa yang simpan Bitcoin dekat exchange tu, bila lepas beberapa tahun, walaupun diorang tak dapat nak access Bitcoin diorang, tapi sebab ada upgrade in terms of Bitcoin network and ada perbalahan and ada community buat Bitcoin Cash, mereka dapat Bitcoin Cash juga. Konsep yang sama juga tuan-tuan puan-puan. Okay, so that's why saya nampak ini adalah satu peluang untuk kita hold dekat sini, sebab kita akan dapat satu Ethereum versi proof of work lah. Okay, so ini basically apa yang akan berlaku. Okay, so Ethereum sekarang ni, okay, yang dekat exchange Poloniex, let's say you letak Ethereum ni, then dia akan berpecah kepada Ethereum proof of stake ETHS, dan juga Ethereum proof of work ETHW. So ini tuan-tuan puan-puan akan nampak dekat Poloniex. ETH pun ada, ETHS pun ada, ETHW pun ada juga. Okay, so kita tengok in terms of scenario. Jika hard fork ni berjaya, kalau hard fork ni berjaya, apa yang akan berlaku adalah ETHS ni akan delisted lah. Dia akan jadi ETH balik, sebab kemungkinan besar bila ada dia buat upgrade, dia buat merging, nama ETH tak tukar pun. Ini dia just dekat exchange dia buat macam ni supaya dia dapat membezakan Ethereum yang sekarang ni dengan Ethereum proof of stake. Okay, so once Ethereum dah berjaya dia punya merging, dia akan delete ETHS ni and dia akan kekalkan ETH. Okay, so basically ETHS ni akan menjadi this ETH lah. And trading ETHW ni akan diteruskan sebab hard fork dah berjaya. Maksudnya memang dah ada satu blockchain yang baru untuk support token ETHW. Okay, cuma sekarang ni dipanggil ETHW lah. Tak tahu lah, mungkin nanti miners ni akan bagi satu nama yang baru, tak tahu. Tapi as of now nama dia adalah ETHW. So akan ada dua versi Ethereum. Satu versi proof of stake, satu lagi versi proof of work. Okay, so ini situasi kalau hard fork berjaya. Kalau hard fork gagal, kalau hard fork tu gagal, apa yang akan berlaku adalah ETHW akan delisted lah, sebab memang dah tak ada forking, dah tak ada blockchain yang baru. Okay, so memang no point untuk ada token ETHW lah. Okay, and lagi satu ETHS ni pun akan delisted juga sebab dia akan kembali ke ETH. Okay, so tuan-tuan dan puan hanya perlu hold ETHS sahaja untuk dapatkan ETH baru. Okey, so perkara ini yang membezakan Poloniex dengan exchange yang lain. Okey, sebab exchange yang lain tuan-tuan dan puan kena ada both ETHS dan ETHW. Macam Maxi dengan Gate.io lah, kalau tak silap saya, kena ada dua-dua ni baru tuan-tuan dan puan boleh dapatkan ETH balik. Tapi untuk Poloniex, tuan-tuan dan puan kalau ada ETHS pun tak apa, dia akan convert ke ETH. Okay, so memang this is the advantage lah kalau guna dekat Poloniex. Okay, so ini adalah situasi kalau tuan-tuan puan hold. Okay, yang sekarang ni pula, yang slide ni pula, macam mana tuan-tuan puan nak buat arbitrage. Tadi tu just hold. Mungkin tuan-tuan puan nak dapatkan yang free Ethereum tu nanti, so just letak your ETH, then once dah merging berjaya, hard fork berjaya, dapatlah satu lagi airdrop ETH versi proof of work. Tapi mungkin ada yang nak dapat lebih banyak profit, tak nak tunggu merging, dia nak sekarang juga nak buat profit ni, sekarang juga. Poloniex dia bagi opportunity untuk kita buat triangular arbitrage. Arbitrage ni maksudnya akan ada perbezaan harga antara dua aset ni, dan perbezaan harga tu yang kita boleh jadikan sebagai profit. Okay, so ini adalah senario dia. Okay, first thing first, untuk arbitrage ni saya galakkan untuk guna USDD sebab fees dia zero. Fees dia zero. Kita tak perlu bayar fees kalau gunakan trading pair USDD lah. Kalau pakai USDT akan ada fees. Okay, so kalau guna USDD, kita boleh main triangular arbitrage ni memang 100% profit, kita tak payah bayar fee. So situasi pertama,
kalau Ethereum lagi murah, lagi murah daripada ETHS plus ETHW. Okay, so dia bila ETHS dengan ETHW ni, dia basically kalau campur ni ETHS dengan ETHW, nilai dia lebih kurang dengan Ethereum. Okay, sebab apa? Basically ETH ni dia pecah kepada dua. So bila dia pecah, dia punya nilai sepatutnya lebih kurang sama. So bila ada perbezaan itulah yang kita akan buat arbitrage dan dapatkan profit. So ni contoh lah So Ethereum, harga Ethereum ni 2000. Okay, yang ni pula ETHS harga dia 1980, ETHW harga dia $70. Okay, so at that time maksudnya ETH ni 2000 and bila kita campur ETHS dengan ETHW, harga dia 2050. Okay, maksudnya beza $50. So $50 ni lah yang kita boleh buat profit. Okay, so ni contoh lah So since ETH lebih murah, apa yang tuan-tuan puan perlu buat adalah gunakan USDD. Okay, beli Ethereum sebab Ethereum lagi murah, swap kepada ETHS dengan ETHW. Contoh, beli satu Ethereum, nanti tuan-tuan puan boleh swap kepada satu ETHS dan satu ETHW. Okey, sebab nilai ETHS dengan ETHW ni kena sama. Jangan beli contoh satu Ethereum lepas tu swap ataupun nak beli secara asing. Jangan beli macam satu Ethereum 0 point something ETHS dengan 0.3 ETHW. Jangan buat macam tu. Make sure ETHS dengan ETHW sama dengan ETH. Okay, let's say saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan puan gunakan 0.7 ETH, make sure ETHS dengan ETHW pun 0.7 juga, sebab nisbah dia adalah 1/1. Alright, so swap kepada ETHS dan ETHW dan jual ke USDD balik. So bila tuan-tuan puan buat macam ni, profit arbitrage dia adalah sekitar $50. Ini adalah situasi bila Ethereum ni lagi murah daripada ETHS dengan ETHW. Kalau Ethereum ni lagi mahal daripada ETHS dan ETHW, apa strategi arbitrage kita? Okay, so contoh Ethereum harga dia 2000, campur antara ETHS dengan ETHW ni adalah sekitar $1970 lah. Okay, so ini bermaksud Ethereum lagi mahal daripada ETHS plus ETHW. So apa kita perlu buat adalah beli ETHS dengan ETHW dengan nisbah yang sama dan swap kepada Ethereum dan jual ke USDD. So dalam ni kita tengok ada beza berapa? $30. So profit arbitrage kita adalah $30. Okay, so ini just contoh lah. Kadang-kadang dia boleh profit dia mungkin $10, $5. Okay, dia tak kekal. Tapi profit tu sentiasa ada. Maksudnya beza harga antara Ethereum dengan campuran ETHS dengan ETHW tu sentiasa ada. Cuma antara Ethereum ni lagi mahal ataupun lagi murah. Okay, so peluang untuk profit ni memang sentiasa ada sampailah hard fork ni berjaya ataupun gagal. So ini adalah time frame yang bagi saya sangat-sangat sesuai untuk tuan-tuan puan-puan make profit melalui triangular arbitrage. Okay, sebab susah nak jumpa peluang macam ni dekat exchange yang lain, unless kita beli dari satu exchange, transfer ke exchange yang lain dan sebagainya. Tapi itu akan makan masa dan peluang untuk arbitrage tu akan hilang. Tapi sebab triangular arbitrage ni wujud di dalam satu exchange, so lagi senang untuk kita buat duit sebenarnya. Okay, so saya nak tunjuk sedikit, kita nak tunjuk sedikit lah, just nak tunjuk contoh lah. Okay, so okay, first thing first, bila saya sebut tentang swapping tadi tu, okay, make sure tuan-tuan perempuan klik belah alamak, dia ada sini, dekat mana, ni sekejap, dia tak jumpa, dia ada dia punya, okay, sorry, ni dia ETHW, ETHS. So kalau tuan-tuan perempuan klik gambar ni dekat website, okay, then dia akan bawa ke paparan ni. Ini yang tempat untuk kita buat swapping. Okay, so let's say kita letak Ethereum berapa banyak, then dia akan swap ke ETHS, ETHW. Then let's say kita nak swap balik, then kita masuklah berapa banyak ETH yang kita nak. Then let's say ada ETHS satu, then kita akan dapat balik satu satu Ethereum lah.
Okay, so ini tempat untuk kita buat swap. Tadi dalam contoh saya cerita pasal swap kan. So mungkin tuan-tuan fikir swap kat mana? Inilah tempat dia. Okay, so tapi tuan-tuan puan kena klik dekat sini, baru dia akan buka yang ni. Okay, next, saya just nak tunjuk lah. Okay, kalau tuan-tuan puan guna ETH USDD pairing, ni yang seronok ni. Dia punya fees adalah kosong. Memang kosong belaka. Memang kosong belaka. So ni contoh lah, saya ada buat arbitrage dia. So dari USDT ni saya tukar ke USDD. Okay, lepas saya tukar dan saya main arbitrage lah. Kita beli ETHS, lepas tu kita beli ETHW. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok $65 tambah 1812. So mungkin dalam 1877 kalau tak silap. Okay, dan saya jual untuk 1880. So dapatlah profit dalam $3. Ni just profit simple je. Profit simple je, kita dah boleh buat duit. So kalau kita selalu buat repeat banyaklah profit kita dapat. Ikutlah masa yang tuan-tuan puan-puan ada kan. So let's say dalam masa beberapa jam buat je benda ni kan, main arbitrage, bolehlah dapat pulangan yang lebih tinggi. Ni contoh je, saya just tunjuk lah. Okay, saya beli ETHS, ETHW dan saya convert ke ETH. Sebab apa? Sebab Ethereum lagi mahal waktu tu. ETHS dengan ETHW ni waktu tu lagi murah. So saya nampak ada peluang untuk arbitrage. So beli so saya beli ni, swap, beli ETHS dengan ETHW, swap kepada ETH, jual ETH. Okay, so tapi kalau kita gunakan USDT, ni yang tak seronok. Ni saya guna pairing USDT kan. USDT ni bila kita guna pairing USDT, nampak fees dia akan kenakan fees. Okay, so kalau ada fees kita tak dapat banyak profit lah. So that's why saya cadangkan convert dulu ke USDD, and then kita boleh arbitrage sampai kita lebam. Sebab memang dia tak ambil fees. So nanti dah banyak profit nanti, boleh je tukar balik USDD ke USDT and then take profit lah. Okay, jangan lupa untuk take profit. Kita duduk main arbitrage sampai lebam ni pun jangan lupa untuk ambil profit. Okay, so inilah dia sedikit tips yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan yang mana belum register Poloniex. Link ada dekat bawah, klik link tu, dan saya akan letak juga link yang swapping ni. Sebab kadang-kadang mungkin ada yang keliru, nak swap dekat mana. Link saya akan letak dekat bawah ni juga. So senang untuk tuan-tuan puan-puan klik link tu and buat arbitrage tu lah. Okay, so itu saja sedikit sebanyak sharing on Poloniex. Macam mana kita nak buat arbitrage untuk dapatkan lebih banyak profit melalui Ethereum. Dan kalau ada yang nak hold, so you can hold, and tahu-tahu je lepas merging kalau hard fork tu berjaya, mungkin tuan-tuan puan-puan akan dapat satu lagi versi Ethereum, versi proof of work secara percuma. Apapun dua-dua cara pun insya-Allah kita akan dapat profit. Okay, so itu saja sedikit sebanyak sharing on this profit making strategy menggunakan Ethereum di Poloniex. Kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.